ketika Nabi diisrakan ilahi. Asik, ini lagu apa? Tercium wangi dari kubur di bumi. Keren suaranya, cuy. Ditanya Jibril. Bintang kecil woi di langit yang biru, cap cap amat banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoreact TV. Nah, hari ini seperti biasa kita lanjutkan lagi reaction ustadz-ustadz yang keren-keren di Malaysia. Jadi kali ini kita akan lihat Ustadz Haslin Bollywood lagi. Karena baru sekali aku tengok ceramahnya, jadi aku pengen lihat lagi Ustadz Haslin Bollywood. Dan kebetulan sudah ada yang suggest video yang satu ini. Jadi ini dia videonya. Nah, ini sudah diupload di channelnya Zohir Abdullah Channel ya. Ustadz Haslin Bahrim, orang perempuan senang masuk surga, perasaan malu dan iman itu penting. Oke, kayaknya keren juga nih cuy ceramahnya cuy. Kita akan tengok yang satu ini, tapi sebelumnya aku mau ingatkan untuk kalian semua yang terlewatkan atau tertinggal reaction aku sebelumnya, kalian bisa cek link description box di bawah, itu sudah ada playlist lengkapnya reaction aku sebelumnya untuk ustadz-ustadz yang best di Malaysia seperti Ustadz Azhar Idrus, Ustadz Haslin Bollywood, Ustadz Samsul Debat, Ustadz Abdullah Khairi, Ustadz Akhil Hai dan lain-lain. Kalian bisa cek di sana. Dan sekali lagi aku mau ingatkan kalau setiap Sabtu dan Minggu aku akan live di channel ini. Kita nonton bareng film-film lama ya, film-film Piramli, film-film hitam putih ya. Jadi aku tunggu ya kalian join di sana ya. So, langsung aja kita lihat video yang satu ini dari Ustadz Haslin Bollywood. Yuk. Indoreact. Orang muda, orang perempuan ya Allah. Kalau orang lelaki tahulah hikmah ni, mudahnya syurga perempuan. Yang saya kita minta besok tukar jantina. Apa kata Nabi? Al-mar'atu, wanita itu Iza salat khamsaha, Asik. wa iza sambil nyanyi syahraha, wa atta'at zawjaha, Asik. dakhalat jannata rabbiha. Allahu Akbar. Allah. Wanita itu jika sembayangnya sehari semalam 5 waktu, Asik. jika puasa Ramadan sebulan penuhnya, dan mentaati suami, masuklah surga Tuhannya. Wah, best cuy. Kita muka-muka ni haram, tak ada disebut pun. Orang perempuan tak payah kerja. Betul tak? Ya. Ni kau dah kahwin belum? Tuan kahwin dah? Dah Ustaz. Belum, janggut dah lebat, belum kahwin lagi. Apa masalah ni? Tolong kira, tolong. Ramai orang kaya nak daur ramai ni. Kalau hafiz Quran mana bagi tahu saya. Boleh cari. Tuan-tuan, sian ni duduk depan bagi tak membodoh. Tuan-tuan. Maknanya apa? Perempuan tak kerja tak apa. Tapi kalau laki suami tak kerja, bedok. Perempuan tak kerja tak dosa, sunat pun tidak, hukum harus je. Betul. Perempuan kita kerja sebab ambil Suami dari yang harus Asma bekerja. binti Abi Bakar. Kerja dia tolong suami dia angkat buah kurma 1 kilometer berjalan kaki, bawa kurma junjung ni nak berniaga buah kurma. Itu kita ambil segi keharusan dia, bukan sunat. Suami tak kerja tak boleh. Bahkan kalau isteri kerja, lelaki tak kerja, hukumnya dayus. Oh, dayus hukumnya ya? Apa dayus itu, guys? Suami masak di rumah, ya. Suami yang Isteri masak, istrinya kerja. yang Ten, suami balik ke buat sana. Dah balik ke yang bagi apa dah. Isteri, dah balik dah. Tu dia so. Ini apa Arsyad Manji? Suami basuh baju. Gede. Sidai. Dengan jiran. Rajin sidai ni Bang Lan. Nak buat macam mana? Aku tak kerja. Contoh lah kan? Tengok subhanallah. Kerja buat apa dia? Semayang malam pun tak bayar, tak apa. Dia sebenarnya bercakap. Kalau ikut dalil tadi, dia semayang fardu, dia puasa sebulan, dia taat suami dia. Ini nak cerita, saya kata kenapa puan marah sangat bila ustaz tu kata
orang ramai, perempuan ramai neraka ke? Maka saya ambil kisah surah Mi'raj. Puan tak baca ke? Ketika Nabi diisrakan ilahi, Asik, ini lagu apa yang dipakai tercium Ustaz ini? wangi dari kubur di bumi. Keren suaranya, cuy. Ditanya Jibril oleh kekasih ilahi, bau apakah ini? Asik. Ceng jedeng, bunyi kalau muzik lah. Kalau ada muzik lah, minta maaf tadi. Gurau. Lalu Jibril apa dia? Inilah raihatun tayyibatun lima syitata binti Fir'aun wa banatihi. Inilah bau wangi seorang sikat rambut anak Fir'aun dan anak-anaknya yang lain. Asik. Habis kenapa wangi sangat? Sudah betul. Sebab Ya? dia sebut bila sikat jatuh masyitah kan? Masyitah ni bukan nama orang, jangan salah faham. Siapa buat nama masyitah? Tolong ya, suruh anak dia Masyitah buka tu apa? salon. Sikat rambut ya Masyitah. Dah tolaklah Masyitah Ibrahim tu, tolaklah kan. Itu nama, sebab tu orang nama Masyitah, minta maaf bukan kata nak buat nama, bukan nak ngumpat, tidak ya Allah. Orang nama Masyitah ni selalunya cantik. Orang nama Masyitah ni Tuhan bagi muka dia jernih, wala dia hitam tapi cantik, comel, dia Masyitah. Yang kedua Aisyah. Nama Aisyah ni muka smart, cantik, ya. Masyitah. Tapi Masyitah ni bukan nama dia. Dia tukang sikat rambut. Jatuh sikat Allah. Budak dengar. Madza qulti ya Masyitah? Apa kamu cakap tadi? Allah. Dia kata hal hunaka rabbun. Di sana adakah Tuhan lagi selain daripada bapa aku Rabbi, Tuhan aku? Nabi kata ya Rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah. Sa'ukhbiru abi bi annaka taqulina Allahu rabbuki wa laysa abi rabbuki. Aku demi Allah aku akan bagi tahu dekat papa yang awak kata Allah Tuhan kamu, bukan papa saya. Saya akan bagi tahu bapa saya. Apa ni Masyitah kata, bagi tahulah. Ringkas cerita, ini bukan surah Mi'raj ni. Ringkas cerita. Apa jadi? Sebelum nak dihumbankan dalam Baqaratun Syahna, maknanya kita kata nuhas, apa nama ni, tempayan yang besar yang boleh muatkan orang dalam tu. Okay, masuk seorang ringkaskan cerita. Sebelum dia minta, wahai Tuan Fir'aun, boleh tak nanti bila kami meninggal, kamu kapankan kami kapan yang satu dan kebumikan kami dalam satu kubur yang satu. Kata Fir'aun, baiklah, permintaan awak kami terima sekarang juga. Ini kalau drama ahli bahasa kayak bunyi gitulah ya. Baiklah, awak jangan risau, yang penting awak mampus dulu gitu. Maka mati, masuk kubur, dia wangi. Ceritanya selepas bercucuk tanam tadi, hadis sahih kedua namanya cerita Masyitah. Dia tak cerita lelaki. Dalam hadis ni banyak bukan lelaki perempuan. Dia kata segolongan manusia, kan? Hunaka unasun yamhaquna wujuhahum bil miqrat. Di sana golongan manusia, mereka ni menggunting-gunting wajah mereka, cakal wajah dengan gunting-gunting. Sebab apa? Sebab mereka ni mengaibkan saudara mereka atas muka bumi. Dia tak kata hunaka rijalun, hunaka nisaun mar'atun, la. Tapi Masyitah special. Nak cerita apa? Sebab orang yang berjuang jalan Allah ini, maka dia akan kuat dalam iman mereka dengan Allah. Haram sini, orang kata, ulama muhadis kata, haram sini kalau kita bawa dia sampai beribu zaman generasi pun takkan hilang bau harumnya. Subhanallah. The meaning of haram ini ialah nama Masyitah dikenang sampai kiamat kelak. Orang yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumata laim, mereka takkan takut cemoohan manusia. Sebab Allah janji dah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang akan melindungi kamu daripada perbuatan jahat manusia. If you are confident, you yakin, you believe your God.
You believe Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara-saudara yang belajar UiTM, yang belajar Unicel, yang belajar Unisec, Unisec salun lah yang belajar apa benda ni, maka don't worry, you kerjalah apa pun bro. You kerjalah natang apa, orang kena hang kerja natang apa pun tak kisah. Harus Tapi kerja. kena ingat, Nabi dimasukkan hati yang bersih pertama iman. Tuan-tuan, sebab tu dalam hidup kata Syekh Syabik, yang pertama jadilah hamba Allah. Bila hamba Allah, whatever you do, apa yang tuan-tuan buat, semua balik tanya Allah. Betul. Ada datang tawaran kerja sebagai pramugari kapal terbang ... Dapat gaji 4,500, tak boleh balik pijak darat, tak boleh, kena naik atas angin je. Tak hidup mati dua tu. Kalau sampai, kalau pilot tu bengong, matilah korang. Kalau dia bagus, okeylah. Shortcut. Tengok bayang balik. Syarat-syarat pakaian dia begini. Nak syarat-syarat pakaian dia begini. Ini ngaji ni nak umpan. Lelaki tak kisah, jarang pakai umpan lelaki jadi pramugari keseluruh pendek. Buruk penuh. Bulu betul macam buruk. Kalau popok India, Pakistan lagi banyak bulu. Tuan-tuan, perempuan berbulu banyak. Orang kenapa bila perempuan aja kena pakai skirt? Tahu siapa? Itu sebab nafsu. Tu orang perempuan, anak perempuan kita kalau tak bela bagi elok, kata Kelantan bacuk. Pening kepala demo. Iya. Kita nak lelaki keluar main mana-mana, orang tak kata. Kalau nak perempuan keluar main ramai duduk. Tuan-tuan. Betul. Tengok jawatan kru. Okey, tengok. Iman ada ni. Kerja ni tak gamak lah. Pakai dia ni kena hidang minuman pelik-pelik dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Tak nak lah. Biar tak kejam, tak apa macam ni. Sebab apa? Bila ada Iman. Senang aja. You besar ni jurutera engineering, civil engineering. Itu buat jalan misalnya. Kerja dengan jabatan kerajaan atau swasta. Buat jalan, you pegang kuasa nak sign jalan tu betul tak betul. Nampak? Technician misalnya. Kontraktor dia buat geduk-geduk cantik dah. Tengok bos. Jalan dah okey bos. Dia turun bos, dia ajak minum dulu. Biasalah bro, hari ni. Sebab dia ajar sejak tahun kemerdekaan lagi. Minum. You kat mana? Ada kat mana? Kat Concord. Okey, tunggu kejap. Parking lah, payah ni parking ni. Okey. Cerita. Bos, minta maaf tuan, kalau siapa kontraktor tolong bertaubat. Yeah. Saya tak kontraktor. Hampir masuk je. Belum lagi. Dah kira dah. Belum kira je start. Kalau saya dapat 7%. Main tapak tangan. Nak cakap orang dengar, nak tulis takut orang rampas. Dia mencarat. Betul? Tak setuju. Kan? Bila buat ni 2 tangan 10. Oh punya ada tuan. Pernahlah tengok cara macam orang buat ni. Bukan kita pergi sekali macam tu dah. Tuan-tuan, jalan tu dia punya spek dia sekian-sekian. Ketebalan kita katakan 4 inci. Tolak tanah dan pasir dia ada, tanah batu tu ada 6 inci. Tambah 4 inci, tinggi dah tu 4 inci ketebalan dia. Tengah mesti naik sikit lebih kurang 4 ataupun 5 inci. Tepi kiri kanan dia nak, sebab tengah ni dia rajin turun dulu. Contohlah, tiba-tiba terbalik kita bos. Tuan-tuan, kita ni engineering ni, ingat ni. Okeylah. Tak apalah kalau tak ada iman. Kan iman kata? Betul. Minta maaf lah, kita ni orang Islam. Tengok ada dakwah tak itu? Sebab apa ada dakwah? Sebab ada Iman. Masya-Allah. Iman ab kedal ke bohot acah. Asik. Iman duk dalam cukup cantik dah. You buat macam apa pun, you tanya iman apa dia kata. Subhanallah. Sebab itu ketika Nabi selepas solat di Masjid Aqsa diberikan hidangan Sedap 2 dia. cawan
susu dan arak. Oh, susu dan Lalu arak. Nabi minum susu, Nabi tak ambil arak. Kalau Nabi minum arak sekalipun belum berdosa, sebab arak waktu itu masih halal. Sebab arak diharamkan di Madinah. Maka Jibril kata pada Nabi, anta alal fitrah ya Rasulullah. Asyik. Kamu di atas fitrah ya Rasulullah. Nasib baik. Lau ikhtartal qamra la ghawiyat ummatuka. Kalau kamu ambil minuman keras, umat kamu akan jadi lara. Oh. Nasib baik kamu ambil minuman yang namanya susu. Sebab apa Nabi pilih susu? Sebab hati Nabi ada iman. Iman ni kadang-kadang benda Dulu minum berarti awak masih tak nampak banyak mana pun. arak belum Kalau diminum haram sekalipun, ya? tapi iman tu ada. Sebelum di Nabi ambil Madinah yang tu. betul-betul manfaat dalam hidup. Iman, tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata apa? Al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an, fa idza rafa'a ahaduhuma farafa'al akharu. Malu dan iman beriringan. Tengok kan? Malu dan iman, beriringan. berdua-duaan berjalan. Apabila kau cabut salah satu daripadanya, yang satu lagi pasti akan pergi jua. Faham tak? Paham. Contoh, for the example, orang yang tak solat, imannya tak ada, lalu tak malu dengan Tuhannya. Orang yang tak beriman, bulan Ramadan dia makan, dia tak malu betul selama ustaz dengan ini sambil nyanyi gitu Tuhannya. ya. Gak bosan dengar. Ya. Orang berzina tak beriman dengan Tuhan, Oh, maka ya. dia Orang tak berzina tidak beriman. malulah berzina. Betul. Orang makan rasuah, dia tak beriman dengan Tuhannya, maka tak malu dia makan rasuah. Mudah je kan? You cabut one off tadi ni, maka yang lain take off. Itu je. Habis semua. Malu dengan iman beriringan. Orang perempuan isteri kita, na'udzubillah, saya yakin isteri kita di sini semua okey. Ataupun ada kawan-kawan kita, kalau ibu-ibu kat luar rumah ada dengar ceramah malam ni, wahai ibu-ibu yang ada di rumah yang tak datang, cuma dengar kat tingkap je. Dengarlah Asyik. rayuanku ini, Asyik. menerusi lisan Nabi. Asyik. Orang yang tak malu tak beriman, orang yang tak beriman tak pemalu. Orang perempuan dia tahu tutup auratnya wajib. Mana-mana ustaz sebut ni? Bekas ustaz ni saya dengar dalam YouTube ada dah. Ustaz dia sebut ustaz apa benda tak namanya. Ya. Dia sebut dah, tapi saya tambah sikit. Orang perempuan dia bukan dia tak tahu tutup aurat tu wajib, bukan orang tak tahu solat tu wajib, tapi dia hilang malu dengan Allah. Dia buka juga. Dia buka. Tanya dia, puan, apakah puan tidak tahu yang tutup aurat tu wajib? Suara Saya mirip tahu bukan saja Ramli. sangat begitu. Kenapa puan tak tutup? Apa jawab? Alah, belum sampai masa dia. Dia bercakap pun tak malu. Allahu Akbar. Tengok. Tuan-tuan, siapa yang kerja polis ni, trafik kalau ada lah kan, Kesel Mara, kalau ambil budak-budak yang rempit malam-malam tu pukul 12 1, tanya dia, dek, solat maghrib tak? Tuan-tuan, statistik mengatakan tak ada yang solat maghrib. Sebab tu mereka tak malu buat benda yang tidak Manfaat. Ya. Saya sampai kata apa dia? Utamakan kepentingan, jangan utamakan minatmu ya syababi. Ini pesanan dia untuk para remaja.
Utamakanlah kepentingan hidupmu. Yang maksudnya ambil, jangan kamu utamakan minatmu. Minat budak-budak muda, dapat motor laju, dapat kereta drift. Nampak? Ni contoh drift, lepas tu langgar orang tengah jalan. Tu kerja 14 orang pengsan kat Putrajaya. Contoh nak. Contoh dia. Siapa yang bawa dia? Kita lah. Ni, kita lah mak bapak kita ni, kita lah yang bagi kat dia naik kereta laju. Betul. Contohlah. Bukan tak boleh laju tapi tak kena tempat. Utamakan kepentingan kita sebelum kita nak utamakan minat. Naik motor laju, saya lagi laju, bapak segala laju. Duduk berangan, saya balik tapping, tengok motor besar-besar potong sayur. Sampai peternak tapah, rupa-rupanya semua perempuan Singapura. Pakai selok macam boya. Tonton tengok sini ada bulu kat siku, dekat kaki ni macam chaparral. Cowboy. Tengok perempuan tuan-tuan naik motor. Pum. Saya kata saya naik kata 16, dia potong hilang agak-agak berapa dia bawa. Saya kata lagi saya, ish, kalau abah ada rezeki lebih, abah ingat abah nak beli sepiji. Bini saya kata apa? Tak usah ada gatal. Habis putus semangat. Tak usah ada gatal daripada beli motor besar Mam Habib buat rumah biji lagi. Dia kira rumah je kerja. Jadi ingat naik ceramah senang. Cuma pergi kan. Naik kereta nak boh, gear nak tekan minyak boh terpinggang. Motor mana terpinggang? Nak boh tu tahan polis, terpinggang tak pakai. Dah kena denda RM100. Duk belakang pun kena saman. Tuan, sekarang ni naik motor topi keleda je. Topi keleda ni ada wireless. Naik dengan isteri belakang. Jom kita segera makan. Okey. Gini. Masuk seronok tuan. Dunia tuan-tuan. Tapi jangan utamakan minat, tapi utamakan kepentingan. Hari ni penting hidup nak kena belajar. Nyanyi seronok tak? Seronok. Sambil belajar kat UiTM contohlah, sambil bercinta. Bercinta tu minat. Belajar tu penting, sebab tu tak jadi. Bila keluar menganggur, kerja kelang anggur. Sebab apa? Kepala otak ni dah campur caca berapa dah. Ni contoh lah, bukan tak boleh, tapi contoh. Nak belajar, tapi minat dia nak menyanyi, dia menyanyi. Mengaji juga. Saya terpaksa berhenti dalam nyanyian saya sebab nak menyambut SPM. Nampak? Ni contoh. Tu lah jadi pelik-pelik pegang kita duduk seorang-seorang menyanyi dalam bilik. Apabila kau kata kau cinta aku terdiam tak tahu mana nak tuju. Kosong. Batu kalah Malaysia main bola. Ni contoh dah. Contoh. Boleh kan minat lagunya Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Okey lah juga. Okey, mantap. Orang Banduan boleh teriak dengan lagu saya menyanyi. Terhibur ada manfaat. Yang tadi ni apa benda? Ni contoh-contoh. Seumpama rama-rama, ya, terbang bebas di udara tanpa ada hak. Siapa tua ramah-ramah tak kahwin? Ni contoh ramah-ramah tu. Sebab tak ada manfaat. Siapa nama? Ya, ada handphone, apa nombornya? Saya tanya budak-budak belia kat Perak baru ni. Seronok tak? Seronok. Terhibur tak? Terhibur. Sorry, dekat Sungai Petani. Terhibur tak? Saya dengan ahli ekspedisi dengan MP Kumpulan Spring dan Ringo Aero. Buat baru ni Kedah, belia Kedah Sejahtera 2 minggu lepas di Sungai Petani. Ya, dekat taman apa ni, Jubilee Perak. Terhibur tak? Terhibur. Seronok. Ada manfaat tak? Masih baik dia orang lurus.
Tak ada. Sebab wahawam muttaba'un, nafsu yang diikuti. Siapa nak pergi budak-budak ni? Sebab tu tuan-tuan, dalam bab ini orang tanya saya dalam satu peristiwa Isra' tu tentang fisabilillah. Saya kata, betul Ustaz, kami buat benda ni baik, niat untuk dia ni belajar. Tiba-tiba dia pergi luar negara, dia tak belajar. Dia jadi artis kelab-kelab di sana. Bagaimana pembelajaran kami Ustaz? Saya kata, innamal a'malu binniyat. Dia buat baik, tuan-tuan dapat. Dia buat jahat, tuan-tuan tak dapat. Tapi kalau orang tu nak buat jahat, tuan-tuan sponsor sampai harga 100-200 ribu kerana nak panggil anak-anak muda menari, maka tuan-tuan yang tukang sponsor tu akan dapat jahat saja. Yang baik tuan-tuan tak dapat. Berat ni dalam bab fisabilillah. Ni contoh. Mari masjid bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan hari raya. Yang TV3 tu selalu gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari teng deng 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 deng. Bunyi muzik kan. Mari masjid. Bayang. Tuan-tuan berjalan tu dapat, balik dapat pahala sampai bila-bila. Tapi tuan-tuan pergi panggung, pergi tengok konsert rock tu hak benda lara dan sebagainya, tak dapat apa. Ni contoh. Siapa yang bimbing? Hak ni dia katakan hawan muttaba'. Seulang balik. Yang pertama, jadi hamba Allah. Adik-adik yang muda-muda, especially yang dah berumur tu, bukan adik-adik lagi dah. Iaitu ada-ada, ya. Ada-ada. Jadi maknanya nak tersedak je terus meninggal. Maknanya nak bagi tahu hamba Allah di mana saja, kerjalah apa kerja pun. Kerjalah apa kerja pun tak kisah, asalkan syar'i, because of hamba Allah. Contoh. Tapi ingat, yang kedua mengambil peranan, iaitu namanya khalifah. Bila dah ada amal ibadat jadi hamba, bukan duduk seorang-seorang dalam masjid. Khalifah, the meaning of khalifah secara ringkasnya, secara mudahnya ialah mesti bekerja. Hamba Allah yang mesti bila dia keluar masjid, dia kena buat kerja. Dan khalifah yang besar, pemimpin kepada masyarakat, keluarga, negara, negeri dan sebagainya. Maknanya dia pimpin orang bawah dia, mesti ikut cara bagaimana nak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup time? Okey, tutup dan semayang, tulis tu. Oh, habis guys. Wah, gak kerasa sudah habis 25 menit tadi. Cukup panjang ceramahnya tapi gak kerasa gitu cuy. Karena ceramah Ustadz yang satu ini best banget. Dia campurkan dengan nyanyian-nyanyian tadi ya, oke banget cuy. Gak bosan ya dengar ceramah Ustadz Haslin yang satu ini. Banyak manfaatnya, banyak ilmunya yang bisa kita dapat lagi di dalam ceramah ini. Mantap untuk ceramah yang satu ini ya. So insya Allah nanti akan aku reaction lagi Ustadz-Ustadz yang best, ceramah-ceramah Ustadz yang best dari Malaysia. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya. Dan untuk kalian yang terlewatkan video-video reaction aku sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek link description box di bawah. Itu sudah ada link playlist lengkapnya ceramah-ceramah Ustadz yang best-best di Malaysia. Jadi kalian bisa cek di sana. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao.